Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Najibah, hai Fatimah. Siapa yang ada lagi? Dengar tak suara saya? Boleh yang tengok video live ni, boleh komen tak? Suara saya okey ke? Jelas tak suara ke tak dengar suara? Cuba komen jap. Hai, dengar suara tak? Hai, Assalamualaikum. Hai Najibah, boleh respon? Suara saya okey ke? Jelas tak suara ke tak dengar? Hai. Hai, hai, hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kat sini dengar, okey. So, jemput masuk dulu boleh? Jemput masuk dulu. Yang tengok video live ni, saya nak minta untuk masuk dulu. Okey, penuhkan dulu kita punya kelas untuk hari ni. Salam puan dah komen. Dah komen tapi kena pula suara dan pitch clear. Okey Kasma, thank you Kasma. Alhamdulillah nasib baik boleh tengok lagi. Okey. Okey, so alhamdulillah akhirnya dah sekian lama kita tak buat kelas. Akhirnya alhamdulillah hari ni kita berpeluang lagi untuk berjumpa kembali, bertemu
untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk berkongsi dan untuk saya update kita punya informasi terbaru tentang Ashifa. Okay, so hai Sarifah, hai Nur Kasih Hawani, Waalaikumsalam. Okay, so sebelum kita mulakan kelas, jom kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang join kelas kita petang ni. Yang tengok video live ni, boleh pergi dekat grup, ajak kawan-kawan yang tak join grup lagi, yang tak join kelas lagi untuk join sama-sama, supaya apa yang kita kongsikan hari ni orang lain pun dapat manfaat sekali. Orang lain tu bukan siapa pun, orang lain tu daripada kalangan kita sendiri juga, daripada tim kita juga. Okay, so alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita berjumpa kembali setelah sekian lama tak ada kelas. Lama jugalah. Last kelas kita 7 hari bulan 10. So hari ni 1 hari bulan 11. So lepas ni kita akan ada kelas seperti biasa. Cuma masa tu mungkin saya akan ubah-ubah sikit. Tapi benda tu nanti saya akan update. So untuk pengetahuan semua, harga semua dah balik kepada harga asal, iaitu untuk French jilbab, semua jenis French jilbab. Yang kita ada sekarang, koleksi French jilbab ada 4. Okay. Yang pertama ialah French jilbab klasik 1.0, tak ada render dekat kain dia. Yang kedua ialah French jilbab klasik 2.0, ada render dekat kain. Yang ketiga ialah French jilbab Naila. Okay. Yang keempat ialah French jilbab sport. Okay, French jilbab sport. French jilbab Atilia saya tak masukkan dalam senarai sebab item dia dah tak banyak, ada 4 helai sahaja. 4 helai tu pun tak pasti bila akan habis, sekejap je sebab saya dah tak buat live untuk Atilia tu. Atilia tu kenapa dia ada balik, sebab saya pergi ambil dekat tailor. Ada beberapa helai yang tercicir. So Atilia ada 4 color sahaja, iaitu warna dusty purple, warna turquoise, warna soft mauve, dan satu lagi warna bison berry. Okay, so untuk Atilia saya tak masukkan dalam list. Okay, so siapa-siapa yang nak boleh grab je lah. Harga dia RM80 sahaja sebab saya nak clearkan. Untuk DS harga dia RM70, maksudnya ada RM10 commission. Okay, untuk customer yang berminat dengan Atilia harga dia RM80. So untuk French jilbab ni harga dia semua RM99. Okay, RM99. Harga ni tidak termasuk dengan postage. Tidak termasuk dengan postage. Dan untuk 99 ni juga commission dia RM20. Okay, commission dia RM20. Okay, so siapa-siapa yang berminat dengan French jilbab, customer yang berminat dengan French jilbab, tak kisah design yang mana, harga dia sama. So kalau katakan customer tu dia nak ambil pelbagai design, boleh campur tak? Boleh je, tak ada masalah sebab dia sama. Contohlah dia nak abaya sekali, boleh tak? Kalau dia nak abaya sekali pun boleh, tak ada masalah. Letak je abaya sekali, tak ada, sebabnya harga dia sama sahaja. So untuk dekat HQ sekarang ni kita ada 5 design. Yang pertama ialah French jilbab tadi. So French jilbab ada 4. Yang satu lagi, yang kelima adalah abaya alfa. Abaya alfa ni stok dia memang dah tak banyak. Untuk satu-satu color tu macam coklat hari ni tinggal 2. Coklat tinggal 2. Warna teal tinggal 8. Setiap color tu dah tak banyak. Kebanyakan adalah kurang daripada 10. Okay, abaya alfa, so harga dia 99 juga. So untuk customer yang tanya, kita ada harga combo 5. Harga combo 5 ialah RM90 darab dengan 5. 475. Okey, free postage. Tak kisah Sabah Sarawak pun free postage, Semenanjung pun free postage. Dan okey,
Dan kita juga ada servis COD, cash on delivery. Cuma COD, cash on delivery, you all tak boleh submit order dekat Avana. Sebab Avana dia tak ada Ninja Van. Dia tak ada Ninja Van, dia tak ada COD. So macam mana nak submit order? Submit dekat saya. Submit direct dekat saya dan saya akan submit, saya akan key in kan dekat Ninja Van punya sistem. Okay. So setakat ni faham tak tentang, clear tak tentang produk, tentang promotion? Actually 11 hari bulan 11 kita ada offer. 11 hari bulan 11 ada offer, tapi offer tu 1 hari sahaja. So untuk 1 hari 11 hari bulan 11 ni kita akan bagi tempoh 1 minggu. 1 minggu bermula daripada 4 hari bulan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak boleh 4. Dia kena 7 hari bulan. 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 7 hari bulan kita bagi masa 5 hari. 7 hari bulan siapa yang nak join waiting list VVIP untuk dapatkan harga promo pada 11 hari bulan 11. So kita akan open member. Maksudnya siapa yang nak join sales 11 hari bulan 11, saya akan masukkan dia dalam grup pre-love. So pre-love tu, grup tu kita akan ubah nama dia. So kita akan buat waiting list untuk 11 hari bulan 11. So siapa-siapa customer yang berminat untuk join sales ketika 11 hari bulan 11 tu, bermula 7 hari bulan kita akan masukkan mereka dalam grup. Okay, so 11 hari, dan pastikan mereka dah tahu mereka tu nak grab apa. Cuma 11 hari bulan 11 tu terus boleh buat payment. Okay, diorang boleh lock lah. Contoh nak bayar Alpha 11 hari bulan 11 tu ada special price tau. Ada special price untuk customer. Nanti saya akan update kemudian. Okay, update kemudian berserta dengan poster. Sekarang ni poster dalam proses lagi. Poster dia punya harga, commission, harga yang jual berapa. Cuma kita akan buat waiting list, sistem waiting list 11 hari bulan 11 tu. Kita dah nak post barang 11 hari bulan tu. Offer 1 hari sahaja, tapi kita akan buat sistem waiting list. Faham tak? You all faham tak sistem waiting list ni? Faham ke tak faham? Cuba komen. Boleh clear tak? Sistem waiting list untuk sales 11 hari bulan 11 tu kita akan bermula pada 7 hari bulan. So untuk sementara ni you all just bagi harga 99 sahaja. 99 sahaja. Kenapa kena buat macam ni? Supaya mereka boleh tengok perbezaan harga. So 11 hari bulan 11 tu orang akan grab lebih ramai pada 11 hari bulan 11. Nur Kasihawani tak faham. Okey, macam ni. Pada 11 hari bulan 11, HQ akan melancarkan satu sales. Dia shocking sales 11 hari bulan 11. Okey, pada 11 hari bulan 11 sales dia hanya adalah 1 hari sahaja. Tapi siapa-siapa yang nak grab 11 hari bulan 11 tu, dia kena mendaftar waiting list VVIP pada 7 hari bulan lagi. So kita akan collect order bermula pada 7, 8, 9, 10, 11. Maksudnya dalam 5 hari ni kita akan start collect order. So kita akan tanya customer. Yang ni kita tak open tau. Kita hanya tanya customer yang dalam friend list kita sahaja. Customer yang dalam handphone kita sahaja. Contact yang kita dah ada. Loyal customer kita, orang yang dah beli dengan kita, orang yang dah pernah WhatsApp kita. Kita tak open dia secara meluas. Kita hanya tanya orang yang dah pernah beli produk kita. So kita tanya mereka, berminat tak nak join waiting list pada 11 hari bulan 11, tapi boleh daftar sekarang. Okay, 11 hari bulan 11 tu akan dapat harga special. Kita akan bagi harga sekian-sekian. So kalau berminat nak join waiting list tu, kena daftar sekarang. So masa pendaftaran tu, contohlah dia kata dia berminat. So kita akan ambil deposit RM10, menandakan dia setuju untuk dapatkan harga sekian-sekian. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak confirm order. Kita tak nak
11 hari bulan 11 tu baru nak cari customer. Sebab sale dia hanya 1 hari. So kalau hari tu kita baru nak cari customer, kita akan penat. So kita cari customer bila? Kita akan cari customer bermula daripada 7 hari bulan lagi. 7, 8, 9, 10, 11. 11 adalah hari kejadian. Okay, sekarang ni you all boleh faham ke tak boleh faham? Dah okey ke tak okey lagi? Okey tak? Cuba komen dulu, okey ke tak? Waalaikumsalam Kak Cik. Sekejap saya nak tengok ni, you all faham ke tak? Risau nak pergi proceed kepada yang seterusnya, takut tak faham. Okay, terima kasih Siti. Okay, so ada yang respon faham. So next kita nak pergi kepada kelas kita hari ni. Okay, so sebelum masuk kelas tu, sebelum kita nak start pada kelas kita ni, saya nak ucapkan tahniah, berbanyak-banyak ucapan tahniah yang berjaya submit order daripada 1 hari bulan 10 sehingga hari ni 1 hari bulan 11. Okay, untuk bulan ni kita belum ada lagi siapa yang top sales. Nanti saya akan hantar link untuk you all kemaskinikan report sales daripada 1 hari bulan 10 hingga 1 hari bulan 11. So nanti report sale tu boleh hantar ikut link yang saya akan bagi. So update dekat situ, so saya akan tengok yang mana sales paling tinggi dan capai target KPI, kita akan bagi hadiah. Untuk kali ni kita akan bagi cincin emas 916. So reward untuk bulan ni ialah cincin emas 916. So tahniah yang berjaya grab order, berjaya yang submit order. Okey, yang tak berjaya lagi, jangan putus asa. Okey, trust the process. Yang penting you all jangan putus asa, you all jangan give up dan jangan tak buat task. Daily task tu sangat penting. Okey, sebab dekat daily task tu kita banyak share testimoni. Okey, apakah posting yang sangat-sangat gila berkesan? Posting yang jenis macam mana, bila orang baca dia akan rasa tertarik nak tahu tentang produk kita. You all tahu tak? Kalau untuk pengetahuan you all semua, jenis-jenis posting yang menyebabkan orang nak baca, orang trigger rasa nak tahu, ialah posting yang berbentuk testimoni daripada customer. Testimoni daripada customer. Macam mana kita boleh menghasilkan tulisan ataupun ayat copywriting yang power berdasarkan apa yang customer cakap, apa yang customer cerita. So macam mana kita nak dapatkan cerita daripada customer tu? Kita yang kena bercakap dengan customer. Maksudnya kita yang kena bercerita dengan customer. Contohlah you all dah ada customer kan, customer dah beli, dah dapatkan Friends Jilbab. Contohlah Friends Jilbab Sport, dia dah dapatkan Friends Jilbab Sport. So apa yang kita nak kena buat? Okay, untuk menghasilkan copywriting yang power berdasarkan testimoni, you all kena buat call. Okay, call, ambil masa, cari customer yang you all rasa macam friendly, senang kita nak bersembang. So call mereka dan screen recording kan. Screen recording supaya apa? Supaya bila kita dah habis call, kita masih ingat apa yang dia cakap. Okay, so benda apa yang kita nak tanya customer. So soalan-soalan yang kita nak tanya pada customer tu, saya akan tulis dekat sini tau. So tengok dekat bahagian komen. So saya akan tulis dekat sini. Okay, dapat tak? So benda ni saya akan pinkan. Sekejap saya pinkan. Okay, you all dah nampak tak? Dah nampak tak apa soalan-soalan yang kita nak tanya pada customer? Kenapa dia silau ah? Sekejap. Apa soalan-soalan apa yang kita nak tanya pada customer? Okey, antara soalan-soalan yang pertama ialah sis dah cuba. Tanya dia janganlah tanya straight, janganlah tanya skema sangat. Maksudnya bila kita call mula-mula WhatsApp dulu customer, tanya dia adakah dia free. Kalau dia kata dia free,
Kalau dia kata okay, akak free je, akak saya nak sembang-sembang akak sikit boleh ke? Dia kata boleh. So kita telefon dia, kita cakap dengan dia, kak, hari tu kan akak dah beli Friends Jilbab dengan Syifa, so boleh tak Syifa nak tanya akak, akak dah cuba ke Friends Jilbab tu? So dia kata alhamdulillah akak dah cuba. Lepas tu kita tanya, apa perasaan akak mula-mula first time akak pakai Friends Jilbab tu, apa yang akak rasa? So dia ceritalah. Okay, lepas tu kita tanya dia, adakah akak rasa puas hati dengan kualiti jahitan, dengan material Friends Jilbab daripada Ashifa? Kalau tak puas hati, kenapa? Kalau puas hati, kenapa? Jangan kita nak dengar yang best-best je. Sebab pain akan memberi kita sesuatu yang berharga. Pain tu kesakitan. Kesakitan tu terhasil daripada mana? Terhasil daripada orang komplain tentang barang kita. Kita jangan hidup dalam khayalan. Maksudnya kita jangan anggap semua orang suka kita. Sometimes orang suka dengan produk tak ada masalah. Mungkin orang tak suka sebab kita punya servis. Macam kita tak mesra, kita tak membantu, kita nampak macam nak menjual sangat. Kita bukan nak membantu, kita bukan fokus kepada nak tolong orang. Macam dah dapat duit, okay, dah dapat duit, settle. Means kita punya muamalat dah habis, dah selesai. Tapi sebenarnya kalau seller yang baik ialah dia dapat jaga hubungan tu sampai bila-bila. Maksudnya orang tu tak membeli, dia still lagi rasa close, rasa macam berkawan. So benda tu sangat penting. So baca balik yang apa yang saya postkan tu dan cuba praktik dengan customer masing-masing. Bila dah praktik, apa yang customer cakap, kita belajar untuk tulis. Okay, belajar untuk tulis. Apa yang you all tengok dekat Daily Task, sometimes ada testimoni tu memang hari-hari kita akan letak. Itu adalah berdasarkan apa yang saya bercakap dengan customer, apa yang kita bersembang dengan customer, apa yang mereka cakap tentang produk kita, dan kita tulis. Sebab apa yang kita bagi tahu, kalau dia adalah dari hati, so benda tu akan dirasakan dari hati juga. Apa yang kita cakap dari hati, dia akan dirasai oleh hati juga. Okay. So itu adalah tentang macam mana kita nak buat copywriting yang boleh menambat hati customer atau boleh menyebabkan customer rasa trigger. Trigger tu dia rasa macam nak tahu lebih banyak tentang produk. Okay, nak tahu lebih lagi tentang kita punya produk. Okay, boleh. So next, yang seterusnya ialah saya nak share juga tentang manfaatkan social media sebaik mungkin. Okay, social media sekarang ni, apa yang kita dapat adalah benda tu adalah secara percuma. Yang kita kena bayar apa? Yang kita kena bayar adalah internet, data, mobile data yang kita guna untuk internet. Okay, kalau kita duduk rumah, mak kita, family kita pakai internet, so kita tumpang mereka, macam tu lagilah kan, dapat free, kosong. Tapi kalau kita, betapa sayangnya kalau kita tak gunakan media sosial dengan sebetulnya, dia rasa macam sangatlah rugi. Fokus pada satu tempat sahaja. You all rasa you all selesa dekat mana? Yang mana yang engagement tu tinggi? Maksudnya bila kita buat sesuatu posting, ramai orang like, ramai orang komen, ramai orang bagi tindak balas. Maksudnya ada orang share dekat mana? Cuba kenal pasti. Kalau dekat Instagram, fokus sahaja dekat Instagram. Kalau you all rasa you all buat tu dekat YouTube, fokus dekat YouTube. Kalau rasa buat dekat TikTok, ramai orang tegur, engagement tinggi, so buat dekat TikTok. Fokus pada satu tempat untuk permulaan. Bukannya saya nak cakap selama-lamanya fokus pada satu tempat. Tak. Bila kita dah buat satu tempat tu terbaik, kita boleh pindah kepada satu tempat pula. Macam HQ Ashifa sekarang, kita ada YouTube, kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada blog, kita ada website, kita ada page, kita ada Facebook, kita ada group, kita ada channel Telegram. Banyak tempat yang kita ada. Kenapa? Sebab Ashifa dah lama. Ashifa dah almost dah 8 tahun dah. Okay. Untuk kita yang baru-baru nak up ni, kita akan rasa penat kalau kita nak
conquer semua tempat. You all just conquer satu tempat sahaja. Conquer satu tempat saja yang you all rasa engagement tu tinggi dekat situ. Fokus dekat situ. Okay, fokus dekat situ. InsyaAllah, kalau kita fokus, setiap hari kita buat daily task. Okay. Tadi ada orang tanya saya dekat grup Telegram tadi. Ada yang tanya, daily task tu nak buat dekat mana? Okay, daily task tu dia kena buat dekat salah satu tempat media sosial yang you all rasa benda tu engagement dia tinggi. Kalau you rasa Facebook peribadi tu engagement tinggi dekat situ, so buat dekat situ. Kalau rasa page, buat dekat page, engagement tinggi dekat situ, so buat dekat page. Pilih satu tempat saja. Kalau rasa buat kat IG, okay, then buat dekat IG. Okay, boleh tak? So, kadang-kadang, sometimes, kita jangan berharap kepada HQ sahaja. Okay, buat masa sekarang ni, semua tu saya yang handle sendiri. YouTube saya handle, IG saya handle, Instagram, daily task saya handle. So, sometimes saya ada juga, saya tak sempat sebab saya packing order, saya buat live, saya banyak sekarang saya handle sendiri. Sebab kita belum ada staff lagi yang masuk. Tak ada kemasukan lagi staff baru. Okay, tak ada yang sesuai lagi. Saya memang kalau ambil staff, saya akan tengok banyak site. So saya tak mudah-mudah je nak terima staff macam tu. Okay, so untuk sementara ni tak ada staff lagi yang boleh handle dropship. So semuanya daripada saya. So you all apa-apa tak faham boleh direct sahaja tanya saya, tak ada masalah. Jangan tanya camp kat mana? Camp dah 2 bulan tak ada. Camp dah 2 bulan tak ada. Mohonlah sedar. Ada orang ni tak sedar-sedar lagi. Camp tu dah lama dah tak ada. 2 bulan dah tak ada. Kalau you all nampak live dekat Facebook tu, dia adalah real life. Real life ni maksudnya ulang tayang balik. Kita ulang tayang balik. Tengok live yang macam okey sikit, so kita ulang tayang balik. Bukannya maksudnya camp tu kembali. Tak. Camp yang pergi sebab dia orang sambung belajar. You all kena faham, dia orang sambung belajar. Takkan dia orang nak masuk balik. Taklah. Memang taklah kan. Okay. So, please make sure tentang perkara tu lah. Apa-apa tak faham, direct tanya saya. Okay. So, pasal daily task tu, make sure buat setiap hari. Dah buat, tulis. Catat. Maksudnya update. Siapa yang dah siap buat, tulis. Dah siap buat. Okay. So, untuk dekat grup Telegram ni grup untuk dropship baru. Okay. Grup Telegram, saya tulis nama dekat bawah tu. So, kalau ada 36 ahli, sepatutnya nama tu dia ada 36 juga. Okay. Untuk dropship Ashifah ni, dia hanya percuma. Dia tak ada yuran. Okay. Tapi kita bagi komisen banyak, RM20. Ada kelas training. Kita bagi daily task, bahan marketing untuk you all guna. Kalau tak appreciate benda tu, sayanglah. Sebab kalau dropship lain, you all kena bayar RM10 yuran keahlian seumur hidup. Komisen RM5, komisen RM10, kita komisen RM20. Okay, so ambil kesempatan tu. Kalau rasa macam acuh tak acuh, so kesianlah dekat diri sendiri. Bagi masa untuk diri sendiri, menunjukkan apa potensi diri yang ada sebenarnya. Cungkilkan apa bakat kita. Kadang-kadang kita ada bakat tapi kita tak cungkilkan. Kita boleh je menulis tapi kita terlalu mengharapkan HQ. Sometimes belajar untuk menulis, buat copywriting sendiri. Mungkin copywriting kita buat tu lagi baik daripada saya buat. You all cuba buat sendiri copywriting tu. Okay. So insyaAllah saya masih support. InsyaAllah saya akan masih support you all. Sediakan daily task setiap hari. InsyaAllah. Kecuali kalau hari weekend saya tak boleh buat lah. Weekend biasanya hari Jumaat saya tak buat. Hari Jumaat atau hari Sabtu memang saya tak buat, tak sempat. Sebab kat rumah kan. Okay, so yang tu berkaitan dengan daily task. Okay, yang seterusnya, yang ketiga ialah saya nak sebut tentang Facebook punya style sekarang. Sekarang ni Facebook dia hanya akan bagi tumpuan lebih pada posting yang berbentuk video. Okay, berbentuk video. You all jangan tengok berapa orang yang like. Sometimes orang tak like sangat. Dia macam like 1, 2. Tapi tengok jumlah view. Berapa orang view berbanding dengan you all buat posting. You all buat posting kan? Okay, contoh kita buat posting. Posting berapa orang yang like? Sometimes ada orang like 20. Sometimes orang like 50. Cuba buat video dan kemudian tengok berapa orang view.
berapa orang view video tu. Sometimes akan ada nombor sampai 1,000. Sometimes akan jadi 2,000. Sometimes akan jadi sampai 10,000. Tengok pada video tu. Dan sekarang ni Facebook memang suka pada video. Banyakkan video. Kalau yang dah ada friends silbab tu, you all boleh buat video jalan-jalan ke, macam daripada belakang kan, gambar daripada belakang, ataupun tengah buat aktiviti harian. So buat video, masukkan muzik ke, masukkan lagu ke, buat ayat ke, ataupun kalau tak nak masukkan lagu, tak nak masukkan muzik, you all boleh guna suara sendiri. Tak ada masalah. Bagi tahu tentang feedback, boleh je, tak ada masalah. Yang penting willing nak belajar. Kat mana nak belajar cara nak edit video? Dekat Google berlambak, dekat TikTok berlambak. Nak ke tak nak sahaja. Kalau kita willing nak pada sesuatu, kita akan dapat. Kita akan berjaya dapat. Cari dan belajar. Upgrade diri kita selalu. Okay. Dan bila kita buat posting dekat Facebook, kita buat sharing dekat Facebook, ingat balik kenapa kita buat. Kenapa kita buat? Kita tanya diri kita. Kalau kita buat dengan passionate, maksudnya dengan hati kita, dengan kita punya minat, so posting kita tu akan menjadi posting yang bermakna. Tapi kalau kita buat posting tu sekadar nak kejar like, sekadar nak kejar sales, sekadar tugas daripada HQ mewajibkan kena buat task, so benda tu kita akan rasa macam sometimes kita akan rasa jemu, kita akan rasa muak, kita akan rasa tertekan, kita rasa, ya Allah, sampai bila lah nak kena buat daily task ni. Kita akan rasa sometimes akan keluar perkataan tu. Okay. Kenapa? Sebab kita buat tu tak ada passionate. Kita buat tu sekadar nak kejar like, sekadar nak kejar sales. Sometimes ada je cakap juga, saya dah buat daily task tu dekat 2 minggu pun tak ada orang WhatsApp, tak ada orang PM, tak ada orang tanya apa pun. Tanya balik, kita buat tu untuk apa sebenarnya? Kenapa kita nak kejar sales sangat? Kalau kita tahu, bila kita fokus nak bantu orang, sales tu dia akan datang sendirinya. Sales tu akan datang tanpa kita jemput dia. Dia akan datang sendiri. Fokus dulu apa yang kita nak fokus. Kita nak fokus ialah kita nak bantu, nak beri pendedahan lebih kepada wanita bahawa sangat penting, sangat gila penting untuk jaga aurat lebih sempurna. Kenapa nak kena jaga aurat? Sebab aurat tu bukan kita punya kehendak. Dia adalah kewajipan. Setiap wanita memang kena jaga aurat. Kita dah ada friends jilbab, pakaian yang betul-betul patuh syar'i, yang menjaga aurat kita, yang mudah untuk dipakai. Kenapa kita tak bantu? Daripada kita kejar sales. Fokus untuk bantu daripada kejar sales. Okay? Boleh? Okay. Hai Ayu. Waalaikumsalam. Okay. So, ada apa lagi tak nak tanya saya? Cuba buat apa yang kita suka. Kadang-kadang kena bagi diri kita pecah tembok tau. Apa yang kita rasa kita takut nak buat. Kalau you all rasa saya takut nak buat video, then you kena pecah tembok, kena berani buat video. Rasa saya tak boleh buat live, saya rasa macam saya gugup. Pecah tembok untuk buat live. Jujurnya, kalau you all nak tahu, saya buat live vlog setiap malam tu kan. Sebenarnya saya tak confident pun dengan diri saya. Saya just buat je. Saya keep doing. Sebab kalau saya tak buat, orang tak akan tahu tentang produk kita. Saya nak orang tahu je. Ini adalah friends silbab daripada Ashifah. Kalau kita tak buat, orang tak akan tahu. Keep doing sahaja. Terus buat. Apa yang kita rasa takut? Kita rasa takut tentang apa? Kita rasa takut kita rasa takut nak bercakap dengan orang, dan kita kena bercakap. Apa yang kita rasa takut, kita kena lalui benda tu. Kita kena pecah tembok tu. Percayalah pada saya, kalau kita buat sesuatu yang kita tak biasa buat, kita akan mengalami satu perasaan yang sukar nak digambarkan. Dia adalah satu perasaan yang sangat-sangat rasa satisfied, puas hati tau. Nur pun berlatih buat. Betul. Nur Kasihawan ni dah pernah buat live. Tahniah Nur. Alhamdulillah, bagus sangat. Good job. Okay.
kita jangan buat sesuatu tu sebab kita nak income sahaja. Income tu dia akan datang sendiri bila kita niat untuk bantu, fokus untuk bantu, dia akan menyebabkan sales tu akan datang sendiri. Tadi dekat grup ada orang tanya saya, macam mana Puan buat sales? Jujurnya saya buat sales, saya tak main Facebook Ads. Saya tak main Facebook Ads. Saya tak main yang orang buat pelik-pelik tu, saya tak buat. Saya hanya buat live vlog sahaja. Kalau you all tengok saya tiap-tiap malam 2 jam, 3 jam buat live vlog. Petang, tengah hari buat, malam sambung lagi buat. Live vlog je saya buat. Yang tu je saya buat. Saya tak buat benda lain. Live vlog reply customer. Sebab kenapa? Sebab yang tu je. Bukan live vlog sahaja dia punya cara. Ada banyak lagi cara sebenarnya. Banyak sangat cara. Tapi cari apa yang you, bila you rasa you buat benda tu menyebabkan ada improvement dalam diri, dalam orang lebih kenal brand you, orang lebih percaya tentang you, apa. So kalau rasa benda tu betul, so buat benda tu bersungguh-sungguh. Buat benda tu betul-betul. Okay? Okay, so saya nak end live dekat sini tau. Posting pasal produk kita. Kita buat live, sometimes bukan saja kita boleh share tentang produk kita. Kita juga boleh share macam-macam benda. Contohlah kita boleh share tentang kisah penghijrahan. Dalam masa yang sama kita pakai Francis Bab. Macam tu. Dia tak adalah semestinya kita wajib bila buat live cakap tentang produk sahaja. Tak. Kita boleh buat live tapi kita bercakap tentang benda lain yang tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan pun dengan produk. Kita cerita tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah perjuangan Nabi, kisah-kisah Sri Kandi. Boleh je, tak ada masalah. Apa sahaja benda. Kalau kita tak biasa lagi nak buat benda tu, kita boleh buat benda tu sikit-sikit. Maksudnya sikit-sikit sebelum kita nak buat benda yang betul-betul tu. Okay, boleh tak? So saya nak end live dekat sini. Okay, so terima kasih yang tengok video live. Jangan lupa untuk sharing learning point. Okay, sebenarnya sharing learning point, kalau sebelum-sebelum ni saya akan suruh buat video. Okay, buat video sebab saya nak you all berlatih. Buat video, rakam video, bagi tahu apa yang you all belajar daripada live petang ni. Live kita punya kelas untuk petang ni, apa yang you all belajar. Cakap depan kamera, record. Kalau tak boleh buat live, record. Kalau boleh buat live, then terus je buat live je, tak ada masalah. Buat kat grup ni, okay? Buat kat grup ni, okay? So terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi nanti. Bye.